Apakah yang dimaksudkan dengan sistem pengangkutan awam? Ia merupakan satu perkhidmatan pengendalian pengangkutan untuk orang ramai bergerak dari satu tempat ke satu tempat, termasuk juga memberi perkhidmatan pengangkutan apa jua barangan. Sistem perkhidmatan pengangkutan awam yang disediakan ini meliputi rangkaian perjalanan dan perhubungan darat, udara dan juga di air. Sistem pengangkutan awam ini kebanyakannya disediakan oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta. Dalam penyediaan rangkaian sistem pengangkutan awam yang sistematik, ia merupakan pelaburan dan perbelanjaan kewangan yang amat tinggi. Melihat kepada sistem pengangkutan awam di darat, ia meliputi perkhidmatan kenderaan awam seperti bas, teksi, lori, melibatkan juga perkhidmatan kereta api, LRT, monorail dan seumpamanya. Perkhidmatan ini memerlukan penyediaan rangkaian perhubungan seperti jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api dan landasan kuasa beleror 3. Kebaikan pertama penggunaan pengangkutan awam ialah dapat mengurangkan kesesakan jalan raya. Penggunaan pengangkutan awam ini amat penting di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Kerajaan telah menyediakan dan membina pelbagai jenis pengangkutan awam di Kuala Lumpur. Antara pengangkutan awam yang terdapat di Kuala Lumpur ialah perkhidmatan teksi, bas, monorail dan LRT. Penggunaan pengangkutan awam ini telah dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur terutamanya pada waktu pagi dan waktu petang. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam juga lebih selamat kepada pengguna. Penggunaan bas seumpamanya lebih selamat daripada penggunaan motosikal atau kereta apabila berlaku sesuatu kemalangan. Contohnya, jika seseorang itu mempunyai urusan di Bandaraya Kuala Lumpur, dia tidak perlu memikirkan tentang keselamatan kenderaan yang dibawanya jika ia menggunakan pengangkutan awam. Hal ini demikian kerana di Bandaraya Kuala Lumpur sering berlaku pencurian kenderaan di tempat letak kereta. Selain itu, penggunaan pengangkutan awam juga bukan sahaja selamat tetapi dapat memudahkan pergerakan seseorang. Penggunaan pengangkutan awam juga membolehkan seseorang menjimatkan kos hidup. Hal ini kerana pengguna tidak perlu membeli minyak kenderaan apabila menggunakan pengangkutan awam. Pengguna pengangkutan awam juga tidak perlu memikirkan kos perkhidmatan meletakkan kenderaan. Selain itu, dengan menggunakan pengangkutan awam juga membolehkan seseorang itu mempunyai lebihan pendapatan untuk tabungan atau pendidikan kerana dia tidak perlu membayar angsuran kenderaan, petrol, insurans kenderaan dan kos servis kenderaan. Terdapat juga perkhidmatan pengangkutan yang dibayar secara bulanan dan ini menjimatkan lagi kos hidup seseorang. Di samping itu, penggunaan pengangkutan awam juga akan dapat menjimatkan tenaga. Jika seseorang itu tinggal di Johor Bahru dan dia ada urusan di Kuala Lumpur, perkhidmatan kereta api atau bas adalah baik untuknya. Dengan menaiki bas atau kereta api, seseorang itu akan dapat menjimatkan tenaga yang digunakan untuk memandu. Tenaga yang dijimatkan ini boleh digunakan untuk membuat kerja-kerja lain seperti menulis atau membaca buku. Selain itu, seseorang yang menggunakan pengangkutan awam juga akan berasa lebih segar dan ceria jika dibandingkan dengan orang yang memandu kenderaan sendiri. Penggunaan pengangkutan awam juga dapat menjimatkan masa. Contohnya, penggunaan kapal terbang akan menjimatkan masa perjalanan jika dibandingkan dengan memandu kenderaan sendiri. Menaiki rel bas atau monorail juga lebih menjimatkan masa jika dibandingkan dengan menaiki kenderaan sendiri yang memungkinkan kita terlibat dalam kesesakan jalan raya. Kajian membuktikan bahawa perkhidmatan pengangkutan awam sangat penting di kawasan bandar yang padat dan sentiasa sesak dengan kenderaan, terutamanya di kawasan bandar utama.
Perkhidmatan bas rapid dan teksi mendapat sambutan tinggi di kawasan Bandaraya Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh dan Johor Bahru. Pemilihan pengangkutan awam dianggap pilihan terbaik untuk mengelakkan kesesakan, penjimatan kos petrol dan faktor keselamatan serta keselesaan perkhidmatan. Pengangkutan awam biasanya dikawal sebagai pengangkutan umum dan biasanya dikonfigurasi untuk menawarkan perkhidmatan berjadual dalam laluan tetap tanpa penempahan. Kebanyakan penumpang transit bergerak dari lingkungan kawasan tempatan di antara rumah mereka dan tempat kerja, belah atau pendidikan. Sistem pengangkutan awam yang sistematik juga dilihat mampu menjamin keselamatan pengguna, memerlukan satu sistem pengangkutan yang mempunyai ciri-ciri perkhidmatan selamat dan dapat mengurangkan kemalangan atau kerosakan serta kehilangan harta benda. Di kawasan pinggir bandar dan pekan-pekan kecil, perkhidmatan bas lebih tertumpu kepada perkhidmatan bas awam, bas kilang, bas sekolah dan bas persiaran. Perkhidmatan van turut disediakan bagi mengangkut pekerja kilang dan murid-murid sekolah. Perkhidmatan teksi turut menyediakan perkhidmatan penghantaran jauh atau penghantaran segera. Perkhidmatan beca dan kereta sapu masih wujud di pekan-pekan kecil terutamanya di kawasan sempadan negara. Dengan perkembangan aktiviti manusia yang kian meningkat dan bertambah kompleks melalui pelbagai fungsi dan aktiviti seharian, secara tidak langsung meningkatkan keperluan permintaan terhadap pelbagai jenis kenderaan. Jumlah kenderaan di jalan raya juga meningkat dengan pesatnya pada setiap tahun. Dengan bertambahnya bilangan kenderaan secara berterusan di negara kita, ketika ini secara langsung yang telah menimbulkan pelbagai isu dan permasalahan lalu lintas khususnya kemalangan jalan raya. Indeks pencemaran udara juga dapat dikurangkan jika kita sepakat untuk menggunakan pengangkutan awam untuk ke mana-mana destinasi.
Penggunaan pengangkutan awam yang efisien turut mampu menarik minat pelancong asing untuk berkunjung ke negara kita. Justeru, pendapatan negara akan meningkat seiring dengan penambahan jumlah pelancong tersebut. Sudah terang lagi bersuluh. Penggunaan pengangkutan awam di negara kita ini mendatangkan 1001 faedah buat rakyat dan negara. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu bagai au dengan tebing untuk memastikan kemudahan yang disediakan ini diselenggara dan dijaga dengan rapi untuk memastikan kelangsungan penggunaannya. Jika semua perkara ini tidak dipandang enteng, tidak mustahil negara kita mampu mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 seperti yang dicita-citakan.